Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Okey, sebelum kita ke cerita kali ini, saya harap korang yang tonton video ni ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan bahagia dan juga dijauhi daripada musibah-musibah. Dan sebenarnya hari tu saya adalah terima komen daripada salah seorang subscriber yang katanya dia cuba untuk habiskan nyawa dia sendiri sebab terlalu depres. Saya harap awak-awak yang sedang hadapi masalah yang sangat besar, yang sampai depres, sampai tertekan macam tu kan, saya harap awak dapat keluar daripada masalah ni dengan baik dan tolonglah jangan buat keputusan macam tu. Sebab saya rasa dalam hidup ni banyak lagi benda yang awak boleh buat dan benda tu akan bahagiakan awak. So please, saya harap awak tak terfikir lagi untuk habiskan nyawa awak, tapi awak lebih fokuskan kepada orang-orang yang mungkin boleh membahagiakan awak ataupun benda-benda atau apa je lah yang awak suka. Ya, jangan terlalu fikirkan benda-benda yang buruk, benda-benda yang negatif, tapi fokuskan kepada benda-benda yang positif. Okay? Sebenarnya komen dia tu macam buat saya selalu terfikir tau. Saya jadi macam agak concern. Saya takut kalau dia bertindak lagi untuk buat sesuatu yang macam gitu. So saya sampai nak buat kerja pun saya macam terfikir, macam mana dengan orang tu? Hari esoknya terfikir lagi, alamak, dia okey ke macam tu kan? So saya harap awak okey je. Okey, untuk video kali ni saya nak sambung tentang kisah pengalaman seram daripada Nadim. Okey, dalam video yang lepas kita dah cerita dah pengalaman Nadim part 4 kan, part 4, yang mana dia mimpi tentang harimau kumbang yang terekam kat radio. Dah tu dia mimpi tentang ada sebuah rumah husang tu kan. Kenapa suara macam bertukar hormon ke ni? Okey, kalau korang tengok yang part 4 itu, jadi korang tahulah kan ceritanya kan. So kisah kali ni betul-betul sambungan kepada kisah hari tu. Sebenarnya dia buat satu part semua ni tau. Memang panjang lebar lah, tapi macam yelah sebab kita tak berapa nak sempat kan. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, lepas dah beberapa bulan dia mimpi tentang pondok usang tu, dia pun ambil keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Jadi masa tu dia je lah yang pindah ke Kuala Lumpur. Mak dengan adik-adik dia masih lagi kekal dekat rumah yang sama. Katanya masa tu dia bekerja sebagai operator kilang dekat Shah Alam. Jadi awal-awal kerja tu dia bulang-alik daripada tempat kerja dia ke rumah. Katanya beberapa bulan jugalah dia bulang-alik macam tu, sampailah dia dapat sebuah bilik sewa. Dan kebetulan bilik sewa tu pula dekat je dengan tempat dia kerja. Masa tu semuanya okey, berjalan lancar. Sampailah satu hari, kali lagi dia mimpi. Time ni dia mimpi semua ahli keluarga sebelah abah dia yang dah meninggal dunia ada duduk dekat atas tangga. Kedudukan arwah keluarga dia tu seolah-olah macam tersusun tau. Katanya dekat sebelah bawah ni, dia orang duduk atas tangga kan, dekat sebelah bawah ni ada atuknya, ada opah dia, dan dekat belakang opah dengan atuknya tu ada ayah dia, dan dekat belakang-belakang lagi katanya adalah muka-muka yang dia tak kenal. Dah tu semua mereka hanya tengok ke arah Nadim ni sambil-sambil tersenyum. Diorang pandang je Nadim sambil-sambil tersenyum dan diorang tak berganjak langsung daripada tempat tu. Dan tiba-tiba je dia terjaga. Tapi sebab mimpi kali ni macam mimpi yang tak mengerikan, jadi dia pun macam boleh terima je lah kan. Lepas beberapa hari kilang dia kena tutup. Adalah proses apa yang kilang dia kena buat masa tu. Jadi semuanya dibenarkan cuti untuk beberapa hari. So dia pun ambil lah peluang ni untuk balik ke rumah ibu dia. Dah tu dia sampai je dekat rumah ibu dia tadi, ibu dengan adik-adik dia ni macam tahu je yang dia akan balik tau. Rupa-rupanya bulan tu adalah bulan kelahiran dia, dan katanya masa tu dia adalah sambut-sambut birthday, maknya masak-masak, ada kek macam tu lah. Di situ diorang sambut birthday dia lah. Jadi lepas dah makan-makan semua, lepas dah solat isyak, diorang semua berkumpul sambil-sambil tonton TV. Tak lama lepas tu dia tengok adik-adik dia semua dah tidur dah. Dah tu dia pun cakap lah dengan ibu dia kan. Katanya, "Bu, beberapa hari lepas abang mimpi nampak semua ahli keluarga sebelah arwah abah ada duduk dekat atas tangga sebelah atas. Apa maksud mimpi ni Ibu dia cuma jawab, "Bulan kelahiran kau bang, kan banyak yang meninggal. Arwah opah, arwah atuk, arwah abah je yang meninggal masa bulan ulang tahun perkahwinan kita orang. Tak apalah, nanti esok kita buat tahlil dekat surau. Kat masjid dah penuh rasanya. Tak apa, esok ibu masak, subuh besok kamu pergi tahu dekat orang surau sana. Nanti kita semua jemaah maghrib dengan isyak dekat sana lah." Dah tu mak dia cakap lagi, "Dah tak payah fikirlah. Untung abang dapat jumpa semua." Ibu pun dah tak ingat dah macam mana muka arwah abah. Masa tu Nadim ni nampak lah yang muka ibu dia macam tersenyum, tapi seolah-olah macam dia tengah tahan air mata daripada
mengalir. Jadi esoknya tu Nadim tadi sibuk lah pergi cari barang, pergi cari semua persiapan untuk buat tahlil malam nanti kan. Jadi malam tu diorang semua buat tahlil dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi beberapa tahun lepas tu kehidupan dia pun makin stabil, family dia pun makin bahagia dan dia sendiri pun dah berjaya dah beli sebuah kereta pertama dia. Katanya kereta Toyota dan dia beli pada bulan Ramadan. Dah ada kereta baru tadi, dia pun bawa lah adik-adik dia, dibawa maknya, pergi jalan-jalan, pergi beli baju raya semua kan. Dan tahun tu sebenarnya dia balik ke kampung guna kereta baru. Katanya banyaklah mata-mata yang memandang tu. Ada yang menyambut dengan baik dan ada juga yang sebaliknya. Jadi biasalah kan orang kampung ataupun saudara mara ni, ada yang tengok orang lain berjaya tu macam turut bahagia macam tu kan, turut happy lah, oh kau dah berjaya. Tapi ada juga yang jenis terlelelele. Korang faham lah kan kalau terlelele tu apa kan. Dan masa tu sebenarnya Hari Raya Aidilfitri ni dia jarak tak jauh daripada Hari Deepavali. Dan katanya tahun tu ada banyak sangat slogan-slogan dekat TV dengan perkataan Depa Raya macam tu. Jadi pada hari raya tu dia pergilah ke rumah sebelah ibunya dulu, ziarah keluarga ibu dia, pergi raya situ, pergi raya sini kan. Dan lepas beberapa hari, lepas dah beraya ke berapa, barulah dia pergi melawat kubur arwah ayah dia, kubur arwah atuk, arwah opah, dan dia juga pergi menziarah keluarga-keluarga sebelah arwah abah dia. Katanya keluarga sebelah abah dia ni memang besar sangat sampaikan dia tak kenal semua orang. Cuma diorang ni semua kenal siapa dia, sebab diorang cakap yang Nadim ni mirip sangat dengan arwah abah dia. Jadi masa tu dia pun pandulah kereta baru dia tu dan pergi melawat saudara-saudara sebelah arwah abah dia. Dah tu dia perasan yang ramai sangat perhatikan dia pada masa tu. Cuma walaupun masa tu adalah hari perayaan, tapi tak ramai yang nak bertegur sapa dengan dia tau. Ada yang mengelak, macam tak nak lah bergaul dengan dia kan. Dan ada juga yang senyum, tapi macam senyum tak senyum sangat lah, macam senyum kelat macam tu kan. Jadi masa tu sambil-sambil dia sembang, sambil-sambil dia mencari keluarga makcik dia. Makcik dia ni adalah kakak kepada arwah abah dia. Tapi bila dia tercari-cari tu macam tak ada pula kelibat dia orang. Dah tu dia terdengar lah pula desas-desus ataupun ura-ura yang mengatakan makcik dia ni dah tak bersefahaman dah dengan ahli keluarga yang lain lepas atuk dia orang meninggal dunia. Ada yang cakap sebab harta dan ada juga yang cakap sebab keluarga makcik dia ni macam sombong. Tapi Nadim ni dia kenal dengan makcik dia dan cakap mustahil sangat kalau makcik dia ni ataupun keluarga makcik dia ni sombong. Satu hal lagi, dia cakap yang atuk dia ni memang sangat menitik beratkan hal agama dengan anak-anak dia, terutama sekali dengan makcik dia tu dan juga dengan arwah abah dia. Mungkin sebab arwah atuk dia ni nakkan makcik dia dan juga arwah abah dia ni jadi teladan kepada adik-adik yang lain. Jadi masa tu diorang ni ajak keluarga Nadim untuk bermalam dekat situ. Tapi ibu dia gelengkan kepala bagi isyarat tak nak lah, tak payah lah macam tu kan. Dah tu Nadim pun bagilah alasan. Dia cakap cuti dah habis dan dia kena cepat-cepat balik untuk bekerja. Jadi masa tu diorang tinggal dekat rumah atuk sebelah mak dia. So esoknya tu lepas Zuhur, diorang semua dah siap-siap untuk mulakan perjalanan balik. Jadi dia fikir lusa tu hari Deepavali, jadi diorang nak balik hari ni juga untuk elakkan daripada jam. Tapi masa diorang nak bertolak balik tu, tiba-tiba je arwah atuk sebelah ibu dia, masa tu dia tak meninggal lagi lah, halang dia untuk balik. Dah tu atuknya minta si Nadim ni untuk potongkan rambut dia dulu. Dan dia pun tunaikan permintaan atuk dia. Dia pergi potong rambut atuk dia dulu. Katanya dia memang cucu kesayangan kedua-dua atuknya, atuk sebelah ayah dan juga atuk sebelah ibu dia. Jadi dekat sebelah ibu dia ni katanya dia jadi cucu kesayangan sebab katanya masa kecil mak dia selalu tolong atuk dia toreh getah dan juga bungkus nasi lemak untuk dijual. Dan semua tu tanpa diupah tau. Jadi atuk dia ni selalu puji ibu dia. Katanya ibu kau ni rajin orangnya, selalu bantu atuk. Dan atuk pun selalu bawa ibu kau ni pergi ke pasar. Dan saya rasa macam bonus dekat sini sebab ibu dia pandai sangat tawar-menawar untuk beli barang dekat pasar tu. Dan biasanya peniaga akan bagi harga yang ibu dia tawarkan. Okey, dah selesai dah urusan semua dekat kampung. Jadi dia pun mulakan perjalanan untuk pulang ke rumah
dia balik kan. Jadi masa tu dia sampai dekat sempadan antara Perak dengan Selangor. Tiba-tiba je hujan teramatlah lebat. Jadi dia pun pandulah kereta tu secara perlahan kan. Yelah, bawa maknya lagi, bawa adik-adik lagi. Katanya memang masa tu banyak sangat kenderaan yang perlahankan pemanduan sebab memang tak nampak sangat jalannya. Jadi ada satu ketika tu dia potong kereta. Dah tu dia ada dekat sebelah kanan lah kan. Dan tiba-tiba je tak tahu apa yang berlaku, kereta dia hilang kawalan tau. Kereta dia boleh terpusing-pusing sampaikan masuk ke dalam longkang. Dan kereta pada masa tu ada dalam keadaan terbalik. Jadi dalam keadaan yang kelam kabut tu, dia cuma dengar jeritan daripada ibu dia. Ya Allah, abang, masa kejadian tu berlaku, dia dengar ada bunyi tayar yang di brake kan, serik macam tu kan. Dan dia perasan yang kereta dia pandu masa tu tengah melawan arus. Dan juga dia ada terperasan yang dekat depan dia tu ada 2 buah bas persiaran dekat lane kiri dan juga tengah. Dan dekat sebelah kanannya pula ada lori muatan panjang. Dia cakap yang semuanya berlaku dengan cepat. Dia pun tak boleh nak kawal keadaan tu. Dan masa kereta dia dah jatuh terbalik dekat dalam longkang tu, adik dia yang dekat sebelah dia ni dah tenggelam dah dekat bahagian kepala. Masa tu tak ada siapa pun yang bantu tau. Katanya orang ramai cuma tengok je. Dan tak tahulah daripada mana datangnya kekuatan, dia terus pergi tendang pintu kereta. Dah tu dia pergi tarik pintu belakang kereta tu. Sebenarnya pintu tu dah kemik dah. Nasib baik jugalah boleh buka pintu tu untuk selamatkan mak dan juga adik-adik dia keluar daripada kereta. Adik dia yang ada dekat sebelah dia pula, masa tu dia cuma nampak tangan adiknya ni macam dah terkapai-kapai dah. Sebab bahagian kepala memang ada dekat dalam air pada masa tu. Air longkang pula, ialah kebetulan hujan kan, dah naik sampaikan tenggelam dekat separuh jugalah badan dia ni. Maksudnya daripada pinggang ke kepala, sebab dia kan dalam keadaan ke bawah macam tu kan. Semuanya ditenggelami air. Dan dia pada masa tu terpaksa potong seat belt. Dah tu tarik adik dia keluar. Dan cepat-cepat papah adik dia keluar daripada tempat tu. Dah selesai semuanya, dia dah bawa semua ahli keluarga dia keluar. Masa tu dia orang cuma termenung je dekat luar dan sambil-sambil tengok ke arah kereta yang dah tenggelam. Saya tak boleh bayang betapa blanknya fikiran diorang masa tu. Dah tu diorang memang mati akal dah, tak tahu dah nak buat apa. Diorang cuma termenung je dekat situ. Sampailah ada satu van jenazah yang berhenti dan pemandu van jenazah tadi keluar daripada van dia, tawarkan pertolongan untuk pergi ambil barang-barang yang penting dekat dalam kereta. Dah tu dia tolong hantar Nadim dan juga ahli keluarganya ni ke balai polis untuk buat report. Dah selesai buat report semua, dalam pukul 12 malam diorang semua pun buntu, tak tahu nak pergi ke mana. Yelah, kenderaan pun tak ada masa tu, dengan adik-adiknya pun dalam kesejukan. Dan tiba-tiba ada satu kenderaan MVV berhenti depan diorang dan tegur diorang. Long, mak ni, ibu dengan adik-adik okey? Rupa-rupanya orang yang berhenti tadi, yang naik van MPV tu, ya, itu adalah kakak kepada arwah abah dia, yang katanya dia tak jumpa masa raya tu kan. Nadim ni pun macam pelik lah. Mana mak tahu yang kita orang semua ada kat sini? Dan mak saudara dia ni cakap, mak dapat alamat, dah malam ni, jom kita balik rumah mak dulu. Esok baru mak dengan ayah hantar kamu semua balik. Jadi diorang semua pun bertolak balik ke rumah mak saudara dia. Dan memang diorang semua ni panggil mak saudara dia dengan panggilan mak, sebab makcik dia ni anggap anak-anak kepada arwah abah dia adalah anak-anak dia juga. Dah sampai ke rumah mak tadi, diorang semua pun berehat lah kan. Dan esoknya tu ayah diorang, bapa saudara diorang lah, pagi-pagi lagi dah pun pergi pejabat. Jadi mak dia dengan ibu dia yang masak ataupun siapkan menu makan tengah hari. Jadi masa tu dia pun tanyalah, mak, adik-adik yang lain mana? Adik-adik yang lain tu maksudnya sepupu sepapak dia lah. Dah tu maknya pun balas, katanya diorang kerja hari ni, lepas zuhur nanti baru mak hantar korang semua balik, okay? Dan katanya rumah dia dengan rumah maknya ni tak jauh mana pun, dalam 30 minit macam tu je. Tapi dia jarang lah juga nak pergi ke rumah maknya ni ataupun mak saudara dia, sebab mak saudara dengan bapa saudara dia ni memang jarang sangat ada kat rumah. Selalunya sibuk dengan kerja, meeting ke apa kan. Jadi dia pun tak berkesempatan lah untuk pergi menziarah mak saudara dia ni. Dah tu dia pun terdetik hati dia untuk bertanya, mak, kenapa mak tak balik beraya dekat rumah tu? Maknya cuma jawab macam ni, mak tak nak berebut harta dunia. Mak ada bahagian mak yang ayah dah sediakan, cukup untuk kami anak beranak. Mereka langsung tak nak berbincang. Mereka buat pandai mereka je. Habis semua diambil, digadai, tak rujuk langsung pada mak, pada kamu. Bila urusan dah tak lengkap, sibuk pula nak cari mak, pujuk mak lah. Tapi mak tak nak campur, sebab cara mereka ni tak betul. Arwah abah kamu yang usahakan semua sebelum mak dengan ayah senang.
Tapi bila abah kamu dah meninggal, mereka tak pedulikan kamu. Mak sedih sebab macam tu sekali mereka layan kamu adik-beradik. Biarlah mereka, satu hari nanti mak akan balik juga. Sebab mereka kata mereka boleh je nak pujuk kamu dengan cara mereka sendiri. Dari situlah mak mula dah tak sedap hati. Mak selalu dapat alamat, kadang baik, kadang tak baik. Mak risau dengan anak-anak mak ni. Jadi sebelum balik tu sempat lagi lah dia tanyakan dengan mak saudara dia ni, apa maksud mimpi ni. Dah tu mak dia cakap yang mimpi ni ada banyak. Ada yang datang daripada Allah dan ada juga yang datang daripada syaitan. Ataupun mungkin kamu penat sangat tak, tapi bergantung haraplah dengan Allah je. Selamat dunia akhirat. Ingat pesan mak ni, kalau kamu yang terpilih, mak doakan kamu selalu dalam lindungan Allah. Masa tu dia nampak lah yang mak saudara dia ni macam menahan sebar kan. Dan persoalannya sekarang ni, rahsia tu masih lagi belum terungkai. So lepas Zohor tu, dia pun balik ke rumah dia. Dan dia pun macam terfikir lah, adakah ibu dia tahu sesuatu ataupun ibu dia buat-buat tak tahu. Dan apa sebenarnya yang mak saudara dia dengan ibu dia cuba sorokkan daripada dia. Dan yang paling penting, apa sebenarnya yang dah berlaku dalam keluarga besar arwah ayah dia. Cuma dia percaya apa pun yang berlaku semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah tak izinkan, benda tu semua tak akan berlaku. Walaupun sampai saat ni dia masih lagi tertanya-tanya rahsia apa yang disorokkan oleh ibu dia. The end. Sebenarnya kisah dia ni macam ada sambungan ni tau. Jadi insyaAllah nanti dia akan share lah kot pengalaman seram dia yang lain. Jadi macam biasa, saya harap korang sukakan video ni. Dan kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.